Saksi adalah pelajar senior di sekolah SMK Mustafa. Dia tinggal di dom dan blok asrama berbeza dari Zara. Dia mengenali Zara sebagai pelajar dia di kelas 1, tapi tidak rapat dengannya. Dia cuma ingat satu insiden di mana dia berjumpa dengan Zara sekali pada lebih kurang 7 April 2025 sekitar jam 10 malam. Pada ketika itu, Zara datang seorang untuk berjumpa dengan saksi dan kawan saksi, seorang pelajar senior di tingkat 2 juga. Mereka berjumpa di sebuah bilik dom. Saksi kata tujuan Zara datang adalah untuk meminta maaf mengenai sebuah surat yang mengandungi kata-kata body shaming terhadap kawan saksi. Kata-kata ini adalah sok-sok orku yang bermaksud menyindir seorang yang perasaan dia kuat. Saksi kata semasa Zara minta maaf, dia tidak tahu sebenarnya sama ada Zara yang menulis surat tersebut. Tapi saksi pasti ada juga seorang pelajar junior lain terlibat menulis surat tersebut. Ketika kejadian, ada juga beberapa pelajar senior tingkatan 4 melewati dom tersebut. Para pelajar senior tingkatan 4 bertanya kepada saksi apa yang berlaku. Saksi menerangkan tentang surat tersebut dan tujuan Zara datang meminta maaf. Lepas itu, seorang pelajar senior berteriak memanggil pelajar junior lain yang dikaitkan dengan surat tersebut. Saksi nampak seorang pelajar senior di tingkatan 4 menasihati kedua-dua Zara dan pelajar junior tersebut untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Tidak lama kemudian, kakak saksi, yaitu seorang pelajar senior di tingkatan 4, lalu di kawasan dan bertanya tentang kejadian. Setelah dimaklumkan, kakak saksi mengeluarkan kenyataan kepada Zara. Kau ini ya, kalau aku touch kau, ni habis kau. Pada ketika itu, saksi nampak Zara kelihatan takut tapi tidak menangis. Saksi berkata ayat tersebut cuma gertakan dan kakak saksi tidak ada menyentuh mana-mana pelajar dunia. Menurut saksi, maksud touch itu adalah seperti dia macam akan pukul orang itu. Saksi kata dia tahu surat, Zara ada tulis surat mengenainya, mendengar daripada kawan pelajar senior lain, tingkatan 2. Dia kata dia ada jumpa surat tersebut, tapi dia tidak ingat apakah isi kandungan surat. Saksi kata pada malam itu keadaan pelajar senior okey saja dengan Zara dan pelajar dunia dan mereka tegur secara baik. Tetapi saksi juga bersetuju pada malam itu ada seramai 9 pelajar senior tingkatan 2 dan 4 dalam bilik yang sama bersama Zara dan pelajar dunia tersebut. Saksi kata dia tidak pernah dengar Zara menyindir saksi. Dia juga tidak tahu mengenai tuduhan Zara pernah menulis kata-kata ejekan kepada saksi. Selepas kejadian itu, hubungan saksi dengan Zara okey saja dan saksi cakap Zara ada tersenyum apabila mereka berjumpa di sekolah. Saksi setuju ada pelajar senior tingkatan 2 yang tidak suka dengan Zara. Cuma saksi tidak tahu siapakah pelajar tersebut. Saksi pun tahu dan pernah kena MA. Biasanya MA ini adalah teguran pasal kebersihan, tapi saksi sendiri tidak pernah dikena panggil atau kena marah oleh senior. Masa prosiding ing Zara Khairina, ada seorang saksi kanak-kanak naik beri keterangan. Dia ni adik kepada salah seorang pelajar senior kat asrama tu. Dan masa dia cerita, dia mengaku kakak dia sendiri pernah keluarkan kata-kata agak kasar dan berbau gertakan terhadap arwah Zara. Kejadian tu katanya berlaku hujung April, sekitar jam 10 malam kat bilik asrama. Masa tu, Zara datang nak jumpa saksi untuk minta maaf pasal satu surat yang dikatakan mengandungi kata-kata sindiran macam body shaming terhadap kawan saksi. Tengah diorang berbual, kakak saksi lalu dah nampak Zara, kawan dia serta beberapa pelajar senior lain dalam bilik tu. Bila kakak dia tanya apa yang tengah berlaku dan bila dapat tahu pasal surat tu, kakak dia terus terkeluar ayat, open quote. Kau ni kalau aku touch kau ni, habis kau, close quote. Saksi cakap lepas kakak dia cakap macam tu, ada pelajar senior lain cepat-cepat tarik kakak dia keluar dari bilik untuk tenangkan keadaan. Masa tu Zara nampak takut tapi tak menangis. Saksi sendiri cakap itu cuma gertakan, tak ada sentuhan atau kekerasan berlaku. Dia jelaskan juga maksud touch tu bagi diorang maksudnya macam pukul atau kena belasah. Zara masa tu cuma datang nak minta maaf sebab surat tu ada ayat yang dikatakan sindir orang. Contohnya perkataan sok-sok orku yang maksudnya lebih kurang perasaan kuat. Tapi saksi kata dia tak pasti pun sama ada memang Zara yang tulis. Dia tahu surat tu dibuat oleh 2 orang pelajar junior, Zara dan seorang lagi. Masa kejadian tu, saksi juga perasan ada pelajar senior lain lalu depan bilik, tanya apa yang jadi.
Dia pun terangkanlah pasal surat tu dan sebab Zara datang minta maaf. Lepas tu, pelajar senior tu pula panggil pelajar junior lain yang terlibat dan nasihat mereka supaya jangan ulang benda tu lagi. Saksi ni sendiri sebenarnya senior setahun dari Zara. Dia mengaku pernah dengar pasal surat tu daripada rakan senior lain, tapi masa jumpa surat tu dia dah lupa isi kandungannya. Dia cakap malam tu keadaan nampak tenang je. Pelajar senior pun tegur Zara elok-elok, tak kasar. Cuma, dalam bilik tu malam tu memang ramai. Lebih kurang 9 orang pelajar senior tingkatan 2 dan 4 ada sekali dengan Zara dan seorang lagi pelajar junior. Saksi juga cakap dia tak pernah dengar Zara mengata dia secara langsung dan tak tahu pun pasal tuduhan Zara tulis surat ejekan terhadap dia. Lepas kejadian tu pun, hubungan dia dengan Zara okey je. Bila terserempak, Zara senyum macam biasa. Cuma dia akui, memang ada beberapa pelajar senior tingkatan 2 yang tak berapa suka dengan Zara. Tapi dia sendiri tak tahu siapa sebenarnya yang tak suka tu. Prosiding inquest ni akan bersambung Isnin depan. Kanak-kanak ke-31 cuma ingat satu insiden di mana dia berjumpa dengan Zara sekali pada lebih kurang hujung April 2025 sekitar jam 10 malam. Pada ketika itu, Zara datang seorang untuk berjumpa dengan saksi dan kawan saksi, seorang pelajar senior tingkatan 2 juga. Mereka berjumpa di sebuah bilik dom. Saksi kata, tujuan Zara datang adalah untuk meminta maaf mengenai sebuah surat yang mengandungi kata-kata body shaming terhadap kawan saksi. Kata-kata ini adalah sok-sok orku yang bermaksud menyindir seorang yang perasaan dia kuat. Saksi kata semasa Zara minta maaf, dia tidak tahu sebenarnya sama ada Zara yang menulis surat tersebut. Tapi saksi pasti ada juga seorang pelajar junior lain terlibat menulis surat tersebut. Ketika kejadian, ada juga beberapa pelajar senior tingkatan 4 melewati dom tersebut. Para pelajar senior tingkatan 4 bertanya kepada saksi apa yang berlaku. Saksi menerangkan tentang surat tersebut dan tujuan Zara datang meminta maaf. Selepas itu, seorang pelajar senior berteriak memanggil pelajar junior lain yang dikaitkan dengan surat tersebut. Saksi nampak seorang pelajar senior tingkatan 4 menasihati kedua-dua Zara dan pelajar junior tersebut tidak mengulangi perbuatan itu. Tidak lama kemudian, kakak saksi, yaitu seorang pelajar senior tingkatan 4, lalu di kawasan dan bertanya tentang kejadian. Setelah dimaklumkan, kakak saksi mengeluarkan pernyataan kepada Zara. Kau ini ya, kalau aku touch kau, ini habis kau. Pada ketika itu, saksi nampak Zara kelihatan takut tetapi tidak menangis. Saksi berkata ayat tersebut cuma gertakan dan kakak saksi tidak ada menyentuh mana-mana pelajar junior. Menurut saksi, maksud touch itu adalah seperti dia macam akan pukul orang itu. Saksi kata dia tahu surat, Zara ada tulis surat mengenainya, mendengar daripada kawan pelajar senior lain, tingkatan 2. Dia kata dia ada jumpa surat tersebut, tapi dia tidak ingat apakah isi kandungan itu surat. Saksi kata pada malam itu keadaan pelajar senior okey saja dengan Zara dan pelajar junior dan mereka tegur secara baik. Tetapi saksi juga bersetuju pada malam itu ada seramai 9 pelajar senior tingkatan 2 dan 4 dalam bilik yang sama bersama Zara dan pelajar junior tersebut. Saksi kata dia tidak pernah dengar Zara menyindir saksi. Dia juga tidak tahu mengenai tuduhan Zara pernah menulis kata-kata ejekan kepada saksi. Selepas kejadian itu, hubungan saksi dengan Zara okey saja dan saksi cakap Zara ada tersenyum apabila mereka berjumpa di sekolah. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.